Kaedah fik semua benda halal kecuali ada dalil mengharamkan. Betul. Bolehkah guna kaedah ini makan contoh biskut coklat import jika lis ramuannya tidak ada lemak haiwan dan sebagainya, atau ada logo vegetarian? Ramai beli coklat duty free kat Langkawi tu, dekat Ismail apa? Haji Ismail apa tu? Lupa dah. Lama dah tak pergi. Haji Ismail tu je ingat. Nama Ismail tu je ingat kedai dia tu. Okey. Boleh ke gitu? Boleh. Asalnya memang gitu. Kaedah dia, setiap ibadah haram dibuat melainkan ada dalil boleh buat. Nah, tu ibadah dia terbalik. Ibadah, semua ibadah yang namanya ibadah haram dibuat melainkan ada dalil yang mengatakan boleh buat. Haram. Asal ibadah haram melainkan ada dalil. Asal makan harus halal. Asal makan melainkan ada dalil yang mengatakan haram. Bagus, cantik Samsyir. Saya suka. Saya suka gini. Haji Ismail Group. Tu dia. Itu dia. Lupa dah. Okey. Jadi dia boleh tak nak pakai gitu? Boleh, betul. Boleh pakai. Boleh. Cuma dia ada, dia panggil qarinah. Qarinah dia kadang-kadang kuat. Waktu tu tak boleh. Secara umum boleh pakai. Tapi qarinah tu ada je bukti lain. Bukti yang sampai maka tak boleh. Apa bukti yang sampai? Bukti ni kadang-kadang bukan tengok depan mata. Bukti ni kadang-kadang adatnya memang gitu. Adatnya memang gitu. Tu. Maksudnya kebiasaannya memang tu. Boleh kita kata kuat sangka kita memang gitu. Walaupun tak yakin pun. Maka tak boleh juga sebab sangkaan kita kuat. Contoh, kita masuk kedai Cina, Bah Kut Teh. Dekat KL ni berlambak. Bah Kut Teh. Bah Kut Teh tu babi kot. Sup babi kot. Bah Kut Teh. Okay. Dia tulis kedai Cina. Setiap makanan adalah halal melainkan ada dalil yang mengatakan haram. Betul? Boleh tak kita masuk makan? Kebiasaannya bukan bukti. Sangkaan kita kuat kata tak boleh makan. Kenapa kita kata tak boleh makan? Walaupun tak ada bukti yang nyata. Yang pertama, dia tu orang kafir, dia tak tahu halal haram. Itu satu. Yang kedua, walaupun makanan itu macam dia cakap makan vegetarian lah, makan ramuan yang tak ada lemak haiwan lah, bla bla, dia kata walaupun gitu, tapi ada ingredient yang dibuat daripada benda haram. Dia letak minyak bijan. Contoh, minyak bijan tu tumbuh-tumbuhan, tapi minyak bijan tu proses dia tu macam mana? Proses tu dia campur najis-najis kita tak tahu. Proses tu dia campur cuka ke? Untuk buat minyak bijan sedikit cuka. Yang mana cuka yang dia buat tu tak ikut syarak. Menyebabkan cuka tu adalah cuka najis. Sebab dia kena belajar buat cuka. Kalau tidak, cuka tu jadi najis. Dia tak boleh tambah apa-apa dalam cuka dah bla bla bla. Jadi dia letak cuka 2-3 titik. Dia letak cuka 2-3 titik. Sedangkan minyak tu minyak bijan. Mana dia tahu? Akhir sekali itu haram. Jadi tak semestinya coklat dia tak buat daripada binatang-binatang. Contoh gitu. Katalah. Tapi ingredient tu kadang-kadang ada beberapa perkara yang dah jadi lain dah. Asal lain, dia buat benda lain. Letak sedikit perasa. Letak sedikit apa dia panggil? Lada hitam, lada putih. Sedangkan lada putih tu proses. Dah proses dah. Buat proses lada hitam, lada putih tu mungkin dia ada beberapa benda haram. Tapi dalam ingredient dia tulis lada hitam aja. Gitu. Jadi bila orang kafir ni tak mengaji, sebab dia kafir, dia tak tahu halal haram, dia tak ada halal haram pun, maka sangkaan kuat tak boleh makan nasi ayam yang dia buat. Sangkaan kuat ayam yang dia tu tak sembelih, itik gantung dia tak sembelih. Kuat sangkaan dia basuh ayam tu tak ikut syarak. Macam mana basuh ayam tak ikut syarak? Ambil ayam,
bubuh dalam baldi, dalam besen dia, belah, cuci tanpa bilas. Oi, najis tu. Sebab darah penuh dalam besen tu. Kita kena bilas. Air mengalir. Ini tak dalam tu je. Siap dah cuci, tos. Tak tu. Jadi, walaupun ayam tu sembelih sekalipun, cara penyucian. Cara penyucian. Ikan. Dia bubuh dalam besen, penuh darah-darah ikan semua bercampur, dia semua letak. Bubuh garam kunyit, goreng. Tak boleh tu, haram tu makan tu. Walaupun ikan. Jadi proses cara nak buat tu tak sama macam orang Islam buat, sebab dia tahu hukum-hukum. Jadi sangkaan kuat kita tak boleh makan dekat kedai Cina, walaupun dia kata tak ada babi, dia kata tak ada benda haram, tapi tetap tak boleh makan kan? Ke boleh? Kalau lah boleh, silakan pergi makan. Lepas tu selfie masuk dalam Facebook, tengok macam mana jadi. Tak boleh makan sebab sangkaan kuat. Kita pergi rumah orang kafir, dia masak mi goreng, tak boleh makan. Dia tak makan benda-benda haram, tak boleh makan. Kenapa pula? Dia memang tak makan babi, tak boleh makan. Biawak dia makan tak? Dia makan tak yang lain-lain? Dia ada tak campur apa-apa dalam makanan dia? Dia campur apa-apa dalam makanan dia. Contohnya arak. Tak ada, dia tak campur arak, dia campur kasbek sikit bagi sedap. Wine sikit. Dia campur, dia letaklah nama-nama yang kita tak reti. Itu arak lah tu, najis. Dan seterusnya. Pinggan dia, adakah dia basuh dengan cara yang betul? Dan sebagainya. Jadi tak boleh makan sebab sangka kuat. Memang gitu. Tapi tak ada yakin 100%. Nak yakin kena tengok. Jadi walaupun boleh guna kaedah ianya halal selagi tidak terbukti haram, tapi sangkaan kuat juga diambil kira. Sebab macam kita sebut semalam, sabun yang dibuat daripada lemak haiwan, origin tu, tempat asal dia, kilang dia oleh kilang kafir, negara kafir, made in kafir. Real punya kafir. Adakah boleh pakai alat itu? Macam kita bincang semalam, sabun. Saya sebut tak boleh pakai. Maksud tak boleh pakai, bukan tak boleh pakai, najis ada di situ. Habis kalau pakai juga macam mana? Kalau pakai juga, adakah salah? Bukan nak kata salah pakai sabun yang ada najis, yang ada lemak-lemak haiwan yang tidak disembelih dalam tu, bukan. Nak bagi tahu ada najis, that's it. Habis tu kalau kita pakai buat sabun, tak ada masalah. Sebab bukannya kita makan sabun. Cuma kita bilas nanti, kena pastikan hilang semua sabun-sabun tu dengan betul-betul. Sebab basuh dengan najis tak ada masalah. Kulit lembu, kulit harimau, kulit biawak, kulit-kulit tu kita boleh sama. Antara cara untuk sama adalah dengan taik burung merpati. Orang dulu pakai gitu. Point dia di sini adalah boleh kita nak bersuci dengan benda najis, tapi dengan syarat lepas tu basuhlah kesan-kesan dia tu sampai putih, sampai hilang semua najis tu. Jadi kalau nak pakai sabun daripada Amerika, daripada apa sekalipun, tak ada masalah, silakan. Tapi pastikan last sekali tu basuh biar air tu putih. Tu point saya nak beritahu ada najis dalam tu. Bukan kata tak boleh haram pakai sabun tu, tak boleh aja. Macam itulah. Jadi memang boleh pakai kaedah tu. Cuma jika coklat tu dibuat di United States of America, Amerika, boleh ke makan? Diorang tahu tak hukum hakam? Tu je lah, cukup. Tak tahu. Bila tak tahu, sangkaan kuat tak boleh makan, maka haram. Sama macam masuk kedai, sedar je nak faham ni, masuk kedai Cina, masuk kedai India, bukan mamak India, makan makanan dia. Masuk kedai Siam, dekat Phuket, kedai Siam. Masuk kedai yang real punya, masuk kedai yang ada tuhan dia tu, yang duduk sembah tu, boleh tak kita makan? Cukup ke situ je.
Sedangkan kita tak tahu sebenar-benarnya halal ke tidak. Kita boleh tanya. Kita tak tahu, adakah kita boleh makan? Tak boleh. Apa beza dengan orang Amerika buat? Dikilang dia. Sama je. Orang Siam, orang Cina, orang India, kapir, yang masak masakan kita tak tahu ingredient dia apa, kita tak boleh makan. Sama je dengan orang Amerika kapir buat, tak boleh makan juga. Sama je. Sama je. Beza dia buat dalam kilang, ini buat dalam restoran. Sama je. Sama je. Kalau ada kata boleh, cuma tanya, boleh tak dalam kedai Cina? Kalau boleh makan kedai Cina, memang pelik. Pelik jawapan kita. Kalau dia kata dalam kedai Cina tak boleh makan, kenapa pula di kilang Amerika boleh makan pula? Gitulah. Tapi kalau tempat tu tempat orang Islam, negara orang Islam, kedai orang Islam, tak payah tanya, boleh makan. Sebab boleh guna kaedah setiap makanan adalah halal melainkan ada bukti haram, baru boleh pakai. Sebab kebiasaannya, sangkaan kuat, orang Islam dia akan sembelih, dia akan sebagai, dia akan ikut hukum syarak. Maka tak perlu tanya macam mana kita masuk kedai restoran, kita masuk kedai mamak, kita masuk kedai-kedai lain. Tak payah tanya dah. Malah tak perlu kita tanya, kita masuk kedai masakan Cina Muslim. Allah, saya suka betul masakan Cina Muslim. Ini macam sedap. Okey, perlu tanya ke? Tak perlu dah, kedai dia nama Muslim dah. Maka boleh makan. Nak tanya pun boleh, nak bagi tahu tak wajib tanya. Boleh pakai kaedah asal makanan adalah halal melainkan ada bukti haram. Walaupun kadang-kadang dia berlakon pakai kepiah aja. Okey.